أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين الذي بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وعلى آله وصحبه ومواله. فقد قال الله عز وجل في محكمه التنزيل وفي كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وقال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد صدق الله العلي العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعلنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا مما نسينا وعلمنا مما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعل لنا حجة آمين ya rabbal alamin. Jadi muliakan Tuan Imam, seterusnya tak kuasa masjid, muslimin, muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan dan puan-puan. Surah Al-Balad pada muka surat 595. Surah Al-Balad pada muka surat 595 bermula daripada ayat pertama sehingga ayat ke-7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada ayahsabu an lam yarahu ahad. Sadaqallahul azim. Allah SWT berfirman yang bermaksud ayat pertama, aku bersumpah dengan negeri ini. Ayat kedua, dan engkau wahai Muhammad bermukim di negeri ini. Ayat ketiga, dan demi bapa dan anak. Ayat keempat, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam keadaan mereka bersusah payah. Ayat kelima, apakah manusia mengira atau berkira-kira bahawa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa ke atasnya. Ayat ke-6, manusia tersebut mengatakan aku telah menghabiskan harta benda yang banyak. Ayat ke-7, apakah dia tidak berkira bahawa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya. Sadaqallahul aliyyul azim. Surah Al-Balad. Surah ini satu lagi daripada surah Makkiyah yang mengandungi 20 ayat, dan kita baca dari ayat pertama sehingga ayat ke-7 bersempena kita mengambil sebagaimana yang dibahagikan oleh Fadilatul Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munirnya, iaitu bahagian pertama berkenaan dengan ujian kesusahan untuk manusia dan mereka yang tertipu dengan kekuatannya dan mereka yang tertipu dengan hartanya. Dan surah ini dinamakan dengan surah Al-Balad disebab Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah pada permulaan surah ini, iaitu pada ayat pertama
dengan la uqsimu, ya, bihadzal balad. Dan Mekah ataupun al-balad ini merujuk kepada Mekah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan oleh di situlah terletaknya Kaabah, yang ini ataupun iaitu kiblat kepada orang Islam. Dan sumpah ini juga sebagai satu bentuk penghormatan yang besar kepada kedudukan atau lokasi atau lokaliti Mekah itu sendiri berbanding dengan bandar-bandar lain di seluruh dunia. Dan apa kaitan surah ini dengan surah sebelumnya? Kata lagi Fadilatul Syekh, pertama, dalam surah yang terdahulu iaitu surah Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala mengeji orang-orang yang memuja harta benda, yang membolok harta pusaka, yang tidak mahu menggalakkan untuk pemberian makanan daripada orang berada kepada orang miskin. Manakala dalam surah ini ataupun ini disebut secara umum juga dalam surah-surah yang terdahulu, ya, bukan setakat dalam surah Al-Fajr saja. Manakala dalam surah ini Allah Subhanahu taala menyebutkan beberapa tanggungjawab yang dituntut daripada orang yang memiliki harta, seumpama ketika itu membebaskan hamba abdi dan memberi bantuan makanan ketika berlaku kemelesetan atau kebuluran, ya. Dan kalau kita ambil dalam konteks sekarang, apa yang disebut dengan istilah food bank, ya, dan di setengah masjid dan yang berasal juga di tempat tuan-tuan dan puan-puan, ya, ada bantuan, ya, makan minum, ya, ataupun keperluan asas di luar sana, ya, yang kepada orang memerlukan. Siapa yang memerlukan kena tulis nama, kena tulis nombor telefon dan sebagainya untuk tujuan rekod. Dan ini maknanya adalah bagaimana disebutkan tentang hubungan sosial antara orang yang diberikan sedikit sebanyak rezeki, ya, kepada orang yang tidak berada dalam keadaan bernasib baik. Ayat yang kedua ataupun kaitan yang kedua, ya, kata Fadilatul Syekh, Allah Subhanahu taala mengakhiri surah Al-Fajr, iaitu surah yang terletak sebelumnya, dengan menerangkan keadaan jiwa yang tenang pada hari akhirat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Manakala surah ini pula menyebutkan cara untuk mencari ketenangan tersebut, yang mana Allah SWT mengingatkan tentang gejala ataupun perkara yang merosakkan ketenangan, iaitu perbuatan kufur dari segi akidah dan kufur dari segi nikmat, ya. Benda-benda yang besarnya adalah kufur dari segi akidah, dan yang kemudiannya adalah kufur dari segi nikmat, ya, sebagaimana yang Allah SWT sebut dalam satu ayat, la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kamu syukur, maka Allah SWT akan menambahkan lagi nikmat kamu. Tetapi jika kamu kufur nikmat, ya, ingatlah bahawa Allah SWT azabnya amat pedih. Kemudian isi perbincangan surah ini secara umum, kata Fadilatul Syekh, perbincangan surah Al-Balad ini berkisah berkenaan dengan kebahagiaan dan kecelakaan manusia dan sistem nilai mereka dalam memilih salah satu daripada jalan ini. Sistem nilai dalam diri manusia sebenarnya makin lama semakin berubah, ya. Kalau kita lihat dalam situasi terkini, ya, apabila kita berdepan dengan situasi iaitu orang yang boleh membuat ramai orang gelak, iaitu orang yang melontarkan idea-idea yang cakap kosong, ya. Dan orang-orang sebegini lebih diberi perhatian dalam masyarakat kita berbanding dengan orang-orang yang memberikan peringatan, memberikan yang disebutkan sebagai lontaran idea ataupun
berbanding dengan orang yang disebutkan dalam situasi tadi, dalam erti kata mereka yang melontarkan idea, mereka yang berfikir di luar kotak, mereka yang mengajak masyarakat ya untuk menjadi lebih serius ya dalam apa jua perkara yang dilakukan. Bukannya mereka yang membuat lawak kosong, mereka yang bercakap tak ada nilai, mereka yang membuat lawak bodoh dan sebagainya. Kita berdepan dengan pertembungan sistem nilai dalam masyarakat yang akhirnya kita dapat lihat bahawa mereka yang berada dalam kategori pertama, iaitu yang membuat lawak kosong, yang suka membuat orang ketawa tanpa sebab, yang ketawa berdekah-dekah tanpa sebab yang rasional dan sebagainya, mereka ini lebih mendapat tempat dalam masyarakat berbanding orang yang berbincang ya, secara intelektual ya, mereka yang memberikan peringatan. Dan ini kita sebut sebagai perbezaan sistem nilai ya, dalam masyarakat. Dan disebut juga oleh Fadilatul Syekh ya, manhaj ya, mereka dalam memilih sistem nilai dalam kehidupan mereka ya. Dan ketika itu sudah tentu, iaitu dipuji dan dipuja ya, mereka yang berkedudukan ya, mereka yang berkedudukan dari segi kuasa, mereka yang berkedudukan dari segi harta ya. Dan ini juga berlaku sebenarnya dalam masyarakat kita ya. Akhirnya dinilai kebenaran itu daripada siapa yang bercakap, bukan daripada apa yang dicakapkan. Sedangkan Ali radhiyallahu anhu berpesan, unzur ila ma qala wa la tanzur ila ma yaqul ya, lihatlah kepada apa yang dicakapkan, apa yang dilontarkan, bukannya kepada siapa yang bercakap, bukannya kepada siapa yang melontarkan ya pendapat ataupun kata-kata. Dan ini sangat susah ya. Sebab itu disebutkan uhibbu halal haqqa wal haqqu ahabbu ilayya. Satu perkataan yang mungkin senang kita nak sebut dengan kata-kata, tetapi untuk kita praktikkan sangat susah ya. Uhibbu ahlal haqq, aku mencintai ahli kebenaran, wal haqqu ahabbu ilayya, tetapi sikap kita sebenarnya adalah kebenaran itu sepatutnya lebih kita cintai. Dan bila kita ada sikap sedemikian, datang dari mana sekalipun kebenaran itu, dari penjuru kanan ke, dari penjuru kiri ke, dari atas ke, dari bawah ke, maka kita tidak risau ya, kerana kita berpegang kepada kebenaran itu. Kita tidak berpegang kepada orang ya, kerana apabila kita mengenal kebenaran, kita akan kenal siapakah ahli kebenaran itu ya. Dan ini juga sistem nilai yang wujud dalam masyarakat kita. Bila mana kita mendengar orang yang ada kuasa, orang yang ada kedudukan, orang yang ada harta, orang yang ada pengaruh ya, akhirnya menyebabkan kebenaran itu dikaburi dengan perkara-perkara sebagainya. Ini sistem nilai yang perlu dibetulkan balik ya dalam diri kita. Baik. Selanjutnya, surah ini bermula dengan sumpah atas nama Al-Balad, iaitu sudah tentu kalau kita merujuk kepada ahli tafsir Al-Quran, mereka bersepakat ya, menyebutnya sebagai merujuk kepada Mekah ya, merujuk kepada Mekah, satu tempat yang penuh keberkatan. Dan ini juga untuk menegaskan, kata lagi Fadilatul Syekh, mengenai keagungan Mekah itu, sama ada orang yang berihram ataupun tidak. Dalam masa sama, ia juga untuk menimbulkan peringatan ataupun ingatan terhadap tempat asal tanah air Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga larangan tegas menyakiti baginda sallallahu alaihi wasallam pada tanah airnya ini yang banyak berlaku peristiwa ya, asalnya di situ, kemudian kena keluar ya, kemudian patah balik ke situ. Ini cerita panjanglah. Dia kena keluar itu dalam peristiwa hijrah, kemudian patah balik itu dalam peristiwa Mekah. Setelah itu surah ini pula menyentuh berkenaan perkara yang menjadi muqsam alaih atau jawapan terhadap sumpah tersebut, la uqsimu bihadzal balad ini ya, adalah kalau kita tengok permulaan Allah Subhanahu Wa Taala menyebut tentang sumpah, dan muqsam alaih atau jawapan sumpah tersebut ialah keadaan manusia di dunia
yang berada dalam susah payah dan keletihan. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ya, ini jawapan kepada susah ataupun sumpah yang disebut pada ayat yang pertama tadi. Selanjutnya, perbincangan surah ini kemudiannya diikuti dengan gambaran mengenai watak buruk manusia, iaitu mudah tertipu dengan kekuatan sendiri, sebagaimana yang berlaku kepada kufar Mekah yang tertipu dengan kekuatan mereka sehingga mereka menolak kebenaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebab itulah dalam satu ayat lain Allah Subhanahu wa taala sebut kelazimannya manusia memang begitu, tertipu dengan apa yang ada di depan matanya. Kalla innal insana la yatgha. Ya, manusia apabila ar-ra'ahu istaghna, dizahirkan kepadanya istaghna, kecukupan dalam dirinya ataupun kekayaan dalam dirinya. Dia sihat tubuh badan, dia banyak harta benda, dia ada segala-galanya. Ya, kalla innal insana la yatgha. Hati-hati, Allah SWT sebut dalam keadaan seperti itu, kelazimannya manusia mudah lupa Allah Subhanahu wa taala. Berbanding jika kita sakit, ya, berbanding jika kita tak ada harta, berbanding jika kita tak ada apa-apa, faqidus syai' la yu'ti. Ya, orang tak ada apa-apa, dia tak boleh beri apa-apa. Ketika itu kelazimannya manusia, dia akan mudah ingat Allah Subhanahu wa taala, mudah ingat Tuhan, mudah ingat orang lain. Tapi bila dia ada segala-galanya, ya, dia akan mari perasaan, aku memiliki segala-galanya dan aku tidak berhajat lagi kepada Tuhan, aku tidak berhajat lagi kepada manusia. Wal a'yazu billah min zalik. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Ya, ayat ini sangat mengingatkan kita, ya, kepada situasi yang boleh berlaku kepada sesiapa sahaja di kalangan kita. Baik. Kemudiannya Allah Subhanahu taala juga menyebutkan, kata lagi Fadilatul Syekh, mereka juga membelanjakan harta untuk tujuan yang tidak baik, iaitulah yaqulu ahlaktu malal lubada. Malal lubada ni maknanya harta benda yang melimpah ruah. Apa nama ni, orang kaya ketika itu mereka mahu menyekat, orang berkedudukan ketika itu mereka mahu menyekat dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengajak mereka ini untuk beragama dengan agama yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu secara umumnya Fadilatul Syekh menyebut bahawa surah Al-Balad ini menyebut tentang bagaimana mereka ini sanggup membelanjakan harta benda, ya, untuk menyekat dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Usahakan nak bantu dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, usahakan nak bantu Islam itu berkembang dengan baik, ya. Bahkan sebaliknya mereka pakai harta benda itu untuk menyekat dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam konteks sekarang, bahkan pakai harta benda itu untuk menyekat dakwah Islam itu daripada berkembang dengan baik. Sama ada menggunakan harta benda, sama ada menggunakan jawatan, ya. Maknanya adalah di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut, ya, berkenaan dengan perangai keji, ya, mereka ini. Lalu Allah SWT menyebut lagi, ya, kalau kita tengok dalam ayat yang ke-5 sehingga ayat yang ke-7 tersebut, ayahsabu an la yaqdira alaihi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada ayahsabu an lam yarahu ahad. Ya, ini contoh-contoh, ya, yang disebut, ya. Sebab itu kalau kita tengok dalam peristiwa hijrah, kita baru masuk bulan Safar, bulan lepas kita masuk bulan Muharram, dan kelazimannya akan dibawa kisah berkaitan dengan peristiwa hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu daripada episod dalam peristiwa hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah ditawarkan ganjaran, ya, untuk sesiapa yang ada informasi, sesiapa yang ada maklumat berkenaan dengan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Muhammad bin Abdullah, di mana Abu Bakar As-Siddiq, ya, di mana Abdullah Abu Quhafah itu, ya. Apabila mendapat kedua-dua maklumat ini, siapa yang memberi maklumat, ya, whistleblower, ya, siapa yang memberi maklumat, dia akan diberikan ganjaran nilainya ratusan ekor unta. Maknanya di sini adalah mereka sanggup menghabiskan harta benda, menawarkan, ya, secara terbuka tawaran untuk menangkap, untuk
memberitahu di mana kedudukan Muhammad bin Abdullah dan Abu Bakar itu berada. Lalu sesiapa yang memberi maklumat, mereka akan diberikan ganjaran ratusan ekor unta. Sampai tahap itu, ya, sampai tahap itu. Yang ini yang disebutkan sebagai contoh yaqulu ahlaktu malal lubada, ya, harta yang melimpah ruah, malal lubada, bukannya harta yang kais pagi makan pagi ni, ya, tapi harta yang lubada, yang dalam bentuk yang banyak. Baik. Selanjutnya, baik, kita ambil perenggan yang kita baca ayat tadi sebentar tadi, ya, pada perenggan-perenggan yang lain itu insya-Allah kita akan cross refer bila mana kita baca sambungan ayat-ayat tersebut. Baik, kita masuk pada satu ayat, dari satu ayat ke satu ayat, ya, iaitu bahagian berkenaan yang disebutkan tadi, ujian kesusahan untuk manusia dan bagaimana segelintir daripada mereka tertipu dengan kekuatannya, tertipu dengan harta bendanya. Baik, ayat pertama, la uqsimu bihadzal balad, ya, yang bermaksud tidak aku bersumpah dengan negeri ini, itu merujuk pada Mekah. La uqsimu, sebenarnya uqsimu ni ataupun sebenarnya boleh saja Allah Subhanahu Wa Taala menyebut uqsimu, ya, iaitu satu kata sumpah, qasam, ya, tetapi la uqsimu ni adalah tahqiq kepada perkataan sumpah. La uqsim, ya, ini adalah tahqiq kepada perkataan sumpah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada di kalangan ahli tafsir menyebut bahawa la itu adalah untuk sebenarnya menafikan dakwaan oleh kufar Mekah, ya, untuk menolak dakwah oleh kufar Mekah yang mana mereka ini melakukan banyak perkara kepada dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah SWT tolak la uqsim, ya, la uqsim, la uqsimu. Jadi kalau kita tengok dari literalnya, maksudnya tidak aku bersumpah dengan al-balad, dengan negeri ini, iaitu Mekah. Jadi la itu dari segi tahqiq daripada sumpah itu la uqsim cukup. Setakat itu kita boleh ambil fahamannya. Ataupun la uqsim, kalau kita nak tafsirkan dari satu perkataan ke satu perkataan, la itu merujuk pada penolakan dakwah kufar Mekah itu kepada dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. La uqsimu bihadzal balad, bersumpah dengan al-balad. Al-balad ini kalau kita tengok, ya, adalah ismul ma'rifah, iaitu ada alif lam di situ. The state, ya, maknanya adalah spesifik, ya, yang mana, ya. Kalau balad saja tak ada alif lam, jadi ismun nakirah, jadi boleh jadi negeri mana-mana. Tapi bila disebut alif lam, ada alif lam di situ, jadi dah merujuk kepada negeri yang spesifik itu, the state, ya, yang itu, bukan yang lain. Jadi merujuk kepada Mekah. Dan Mekah ini tempat istimewa, sebab di Mekah lah Nabi SAW lahir. Di Mekah lah Al-Quran wahyu pertama diturunkan, ya. Dan di Mekah lah kalau kita tengok kisah yang panjang berkenaan dengan Kaabah, melibatkan keturunan Nabi SAW, iaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Dan di Mekah ini macam-macam, ya, yang ada di sana. Kalau kita tengok, selain daripada Nabi SAW dilahirkan di situ, selain daripada Al-Quran diturunkan di situ, selain daripada Kaabah yang menjadi kiblat pada umat Islam terletak di situ, ya, Mekah ini adalah negeri yang penuh keberkatan yang disebutkan tadi. Keberkatan yang kalau kita tengok Mekah ini dari segi geografi menyebut tanah gersang, tidak ada sumber bumi, ya, tanah yang kering kontang. Ya, kalau kita balik semula pada sejarah zaman Nabi Ibrahim AS, dispesifikkan di situ, tetapi diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu. Jadi Mekah menjadi tumpuan, ya, kepada seluruh manusia di dunia pada hari ini, sejak hari itu sampai ke hari ini, ya. Bahkan Mekah ini termasuk dalam salah satu daripada industri pelancongan, ya, sampai ke tahap itu. Jadi Mekah ni hiduplah, ya, berbandingan dulu, ya. Kalau kita tengok, dan ini maksudnya ada keberkatan, dan bukan setakat keberkatan dari segi material, tetapi juga keberkatan dari segi perasaan, ya. Kalau orang pernah pergi ke Mekah, dia akan mari rasa rindu nak pergi lagi ke Mekah,
Ya, walaupun dia pergi melacur di tempat lain, ada juga rasa nak pergi sekali lagi, tak puas. Tapi Mekah ni dia lain macam. Man la yadhuq la yadri. Orang tak rasa dia tak tahu. Kita nak spesifikkan pun tak boleh. Sebab dia kena rasa dulu. Bila kita rasa, kita tahu macam mana. Ya, yang seolah-olah tidak boleh diungkapkan dengan kata-kata. Ini Mekah. Ya, berkatnya, dan berkat ni annama az-ziyadatu fil khair. Ya, berkat ni maksudnya penambahan pada kebaikan-kebaikan. Macam kita minta berkat dalam waktu kita, berkat dalam masa kita. Ya, maknanya ialah semua orang diberikan 4 jam seharian semalaman. Tapi bila kita minta berkat pada Allah SWT dalam kehidupan kita, dalam masa kita, maknanya ialah dengan masa yang sama tapi banyak kebaikan yang boleh kita buat. Ya, dengan masa yang sama, moga-moga makin lama makin kuranglah keburukan yang dilakukan. Ya, ini yang dikatakan sebagai az-ziyadah fil khair. Ya, an-nama itu penambahan, az-ziyadatu fil khair iaitu penambahan ya dalam kebaikan. Dan Mekah ini adalah bagaimana kalau kita lihat keberkatan negeri ini, sebagaimana yang Nabi Ibrahim AS pernah doa dalam satu ayat yang dirakamkan dalam Al-Quran, ij'al rabbi ij'al hadzal balada amina ya warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billah wal yawmil akhir. Ya, itulah keberkatan Mekah ini ya pernah didoakan oleh Nabi Ibrahim AS. Dan kalau kita tengok ya, ayat ini salah satunya adalah merujuk kepada diberikan rezeki ya kepada penduduk Mekah ya, sehingga kalau kita pergi ke Mekah pada hari ini tidak ada kebuluran di sana ya, kerana makan minumnya sentiasa ada, tak perlu risau ya. Lagi-lagi kalau kita pergi bulan Ramadan ini dalam situasi sebelum COVID-19 lah ya, dalam situasi normal ya, kita pergi ke Mekah tak akan kita kebuluran. Negeri lain ada, maju mana sekalipun negeri tersebut, Kuala Lumpur ya, New York ya, mesti ada gelandangan ya. Mekah ini nak kata makan minumnya sangat ya banyak ya, sampai kadang-kadang tu dah ialah bila terlebih dos sikit jadi membazir pula. Ini kena elaklah ya. Tapi nak sebutkan di sini bahawa itu keberkatan yang ada dalam Mekah. Baik, wa anta hillum bihadzal balad, dan kamu iaitu Muhammad ya, hillum bihadzal balad. Hillun ni ada pelbagai tafsiran di sini tentang maksud bihadzal balad. Halal ataupun apabila berada di Mekah ini. Halal pertama ni, halal ni, kata ulama tafsir, pendapat pertama, halal kepada Nabi SAW ni ataupun orang kafir Mekah, mereka tidak melakukan jenayah bunuh di Mekah, kerana bagi mereka Mekah ni satu tempat suci ya, satu tempat yang bersih, yang tidak perlu dinodai dengan apa-apa perkara yang termasuk bunuh ya. Jadi bila Nabi SAW mereka melanggar general rule ini ya, mereka sampai ke setahap bila kita tengok dalam peristiwa hijrah, berkumpul untuk berbincang bagaimana nak mengekang Nabi SAW. Datang cadangan daripada seorang ya, yang mana dia adalah seorang iblis yang menerai manusia, datang dengan idea untuk agar Nabi SAW dibunuh ya. Jadi yang ini pendapat pertama, wa anta hillun bihadzal balad, iaitulah general rule-nya orang kafir Mekah tidak melakukan jenayah bunuh di Mekah, tapi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam maka dihalalkan ya untuk dilakukan jenayah bunuh tersebut. Yang kedua, hillun ini merujuk kepada pendapat yang kedua, iaitulah ada waktu spesifik yang Allah SWT benarkan Nabi SAW menghukum orang kafir ya, di Mekah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita kena ingat ini surah Makkiyah, belum lagi berlaku peristiwa hijrah, belum lagi berlaku peristiwa Fathu Mekah. Jadi ini cerita akan datang, ini cerita masa depan. Iaitulah pendapat kedua mengatakan bahawa dalam peristiwa Fathu Mekah, bila masuk semula ke Mekah ya, jadi Allah SWT mengizinkan Nabi SAW menghukum orang kafir di Mekah itu ya, tetapi ada specific time,
ada masa yang spesifik. Ya, ia bukan dibuka secara keseluruhannya dari segi kebenaran tersebut. Kalau kita tengok dalam satu hadis yang panjang ya dalam Sahih Bukhari, ya, berkenaan dengan kebenaran oleh Allah SWT untuk menghukum ya orang kafir di Mekah apabila berlakunya Fathu Mekah. Ini cerita panjang ya. Kalau kita ambil tajuk Fathu Mekah, boleh masuk dalam cerita ini ya. Ini yang dikatakan sebagai pendapat kedua, ya, wa anta halul bihadzal balad. Dan ia hanya spesifik saja ya kepada waktu tersebut semata-mata ya. Baik, selanjutnya pendapat ketiga, halul bihadzal balad ini adalah merujuk kepada mungkin ataupun kedudukan ataupun bermastartingnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Hilum bihadzal balad maknanya walaupun kalau kita tengok dalam sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam, lahir di Mekah kemudian berhijrah dari Mekah ke Madinah, ke Yathrib yang kemudiannya dinamakan Madinah, kemudian patah balik ke Mekah dan peristiwa Fathu Mekah. Hilum bihadzal balad maknanya ialah janji Allah SWT bahawa Nabi SAW ni akan patah balik ke Mekah, ya, akan berpatah balik ke Mekah. Jadi ini yang dikatakan sebagai hilum bihadzal balad. Baik, itu pendapat yang ketiga lah ya tentang maksud ayat yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa walidu wa ma walad, dan demi bapa dan demi anak ya. Dan ini juga ada pandangan yang pelbagai, wa walidu wa ma walad ya, tetapi pandangan yang rajih ataupun pandangan yang majoritinya merujuk kepada ayahnya Nabi Ibrahim AS, anaknya adalah Nabi Ismail AS ya. Dan juga pandangan ini merujuk kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail AS dan keturunannya termasuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walid walad ya, maknanya bapa anak. Walid ni maknanya merujuk kepada bapa, walad wa ma walad maknanya merujuk kepada anak. Pendapat kedua pula mengatakan bahawa wa walidu wa ma walad merujuk kepada walid itu adalah Nabi Adam alaihissalam ya. Kemudian wa ma walad ni makna keturunan sampai kepada kita lah ya, wa ma walad ya. Kemudian pendapat ketiga pula mengatakan bahawa wa walid ni adalah sesiapa saja yang bergelar ayah, wa ma walad sesiapa saja yang bergelar anak. Ini pendapat yang ketiga. Dan manakala Ibnu Jarir rahimahullah, kami satu contohlah juga pendapat keempat ini, wa walid. Wa walid adalah sesiapa yang mampu produce, yang mampu melahirkan anak, maknanya yang tidak mandul. Wa ma walad maknanya yang dilahirkan anak tu tapi dia sendiri tak boleh melahirkan anak, mandul lah ya. Ini pendapat Ibnu Jarir rahimahullah ya. Ini pada pokok pangkalnya adalah bagaimana Allah SWT nak menyebut tentang kemuliaan manusia itu sendiri ya. Dan bagaimana berlakunya transisi masa. Dulunya dia bergelar bayi, kemudian kanak-kanak, kemudian remaja, kemudian dewasa, kemudian ayah, kemudian orang tua, kemudian anak, kemudian cucu. Mana gelarannya yang pelbagai itu. Dan ini adalah satu perkara yang lumrah dalam diri manusia ya, daripada dia lahir kepada dia mati ya. In between itu dia boleh jadi anak, dia boleh jadi menantu, dia boleh jadi ayah mentua, dia boleh jadi bos, dia boleh jadi majikan, dia boleh jadi macam-macam ya, gelaran-gelaran yang berubah. Dan ini berterusan ya, sama ada dia sendiri ataupun anak dia ataupun cucu dia sampailah pada hari akhirat. Laqad khalaqnal insana fi kabad, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu, ayat keempat ni ya, dalam keadaan susah payah. Bukan Allah SWT jadikan manusia tu Allah SWT susah payah, tapi manusia sendiri hidupnya adalah keadaan susah payah. Baik, kenapa ayat keempat ni? Kita ingat bahawa ini surah Makkiyah. Nabi SAW depan dengan susah payah ya, untuk membawa dakwah mentauhidkan Allah SWT. Pelbagai rencam yang berlaku dalam kehidupan Nabi SAW, sama ada dari segi harta benda, sama ada dari segi perasaan, sama ada dari segi kekuasaan politik. Tak ada kekuasaan politik, tak ada maknanya campuran perasaan ya. Bila mana Khadijah radhiyallahu anha meninggal, bila mana Abu Talib yang meninggal ya, bila mana datuknya meninggal, ini rencam dari segi perasaan. Rencam dari segi harta benda, tak ada harta benda ya. Dan orang yang mula-mula masuk Islam ni antaranya ialah daripada golongan
fuqara dan masakin, daripada golongan fakir dan golongan miskin, orang yang tak ada apa-apa. Ya, jadi susahlah ya awal-awal Islam itu ya mula nak bertapak di Mekah. Kemudian laqad khalaqnal insana fi kabad, nak sebut bahawa nak pujuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah satu perkara yang lumrah ya. Dan secara umumnya Fadilatul Syekh menyebut bahawa manusia pun sama ya, kita ni ada kesusahan masing-masing ya. Kalau orang miskin dia fikir pakar nak makan apa, orang kaya dia tak fikir nak makan apa, tapi dia fikir nak makan ni tak boleh banyak, susah juga ya. Nak fikir nak makan banyak, diabetes pula. Nak makan banyak, macam-macam lah, jadi susah. Sama juga kita ni, kata senang ada duit, akhir sekali kalau nak makan kena beratur sejam ya, susah. Nak makan tu sekejap lah, tapi nak boleh makanan tu sejam, jadi susah. Syurga kelak, kita baca dalam ayat-ayat sebelumnya, kita nak dapat terus ya. Bahkan air minuman kita ni special untuk kita ya, memang khas untuk kita ya. Maknanya adalah kalau kita tengok zaman sekarang ni ataupun tempat kita sekarang ni, kadang-kadang bekas ni dia basuh ya, kemudian ialah sebab dah bersih apa semua sekali, dia pun bagi pada kita ya. Mana bekas orang, ataupun kalau kita nak minum air mahal ni kena beli satu gelas aja. Jadi isteri kita minum, anak kita minum, baru kita minum, kongsi ya. Tapi syurga kelak istimewa untuk kita. Kita baca dah dalam ayat-ayat sebelumnya, banyak kata orang susah ya, susah. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, anda ingat kalau kita tengok sebelum kita berhenti, anda ingat nak berhenti setakat ayat keempat sebelum kita sambung kepada ayat berikutnya ini. Satu ayat yang Allah SWT sebut ya, susah tak susah ni, sebenarnya ini satu perkara lumrah. Sebab itu dalam satu ayat Allah SWT sebut hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun ya, walaqad fatanna alladhina min qablihim wala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin. Sebenarnya ujian dalam kehidupan ini satu perkara yang lumrah ya. Pokok pangkalnya adalah bagaimana kita absorb dengan ujian tersebut. Ujian itu pasti berlaku, wala nabluwannakum, ujian itu pasti berlaku. Tak boleh kita ni tak ada ujian ya. Right and duties comes together ya, hak dan tanggungjawab itu ya, apa nama ni, right and liabilities ya, datang bersama. Hak ataupun tanggungjawab dan liability, ataupun manfaat dan liability ya, ia datang bersama, ia tak boleh kita kesampingkan. Macam kita kahwin ya, bila kita terima baik isteri kita, kena terima juga buruk isteri kita ya. Macam juga isteri kita terima baik kita, apa yang baik daripada kita, ada juga apa yang buruk daripada kita, yang dia kena terima, ialah kena baikilah lepas daripada itu ya. Dan ini benda ni datang sama. Jadi ujian kehidupan ni sama ya, tak boleh dipisahkan. Dia mari, dia packingnya mari sama, susah senang. Jadi Allah SWT sebut wala nabluwannakum dalam ayat lain ya. Dan dalam ayat dibacakan tadi dalam surah Al-Baqarah, wala nabluwannakum, dalam surah Al-Ankabut, ahasiban nas, adakah manusia akan dianggap untuk mereka mengatakan amanna wa hum la yuftanun, kami telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa hum la yuftanun, dan mereka tidak pernah diuji. Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Allah SWT sebut ia tak akan berlaku sedemikian kerana ujian itu pasti akan datang, bentuk saja berbeza. Kami akan menguji kamu. Apabila ujian itu datang kepada kamu, kami tahu kamu benar atau dusta iman pada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ujian yang datang dalam bentuk pelbagai itu, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarati ya. Ia boleh datang dalam bentuk yang pelbagai. Cuma kita sekarang ni mungkin kita boleh pukul kata sama saja ujian kita ya. Ujian kita ni sama. Ujian apa dia? Ujian kesihatan sama, ujian ekonomi sama ya, ujian ketakutan sama ya. Tapi sebelum COVID-19 mungkin berbeza-beza. Sekarang ni boleh kita pukul rata lah, boleh jadi ya. Dan ini sebenarnya satu perkara lumrah ya dalam agama, untuk tahu kita ni benar ke tidak iman ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, nak berhenti setakat ayat keempat kerana ayat kelima dan seterusnya ni walaupun dibahagikan dua bahagian oleh Fadilatul Syekh, tapi ada hubung kait ya. Yang ini kita akan ulas dalam masa akan datang insya-Allah.
Setakat itu yang boleh dikongsikan. Moga-moga apa yang disampaikan ringkas pada pagi ini boleh memberi manfaat kepada kita semua, untuk kita sama-sama mengambil pengajaran daripadanya, dan kita menjadikan sempadan daripadanya apa-apa yang tidak baik, dan turut kita sama-sama menyampaikan kepada orang-orang yang tidak bersama dengan kita pada pagi ini. Wassalamualaikum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa halqal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.